Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsana. Wa tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Saya selalu ditanya oleh kawan-kawan ataupun sering dihantar pada WhatsApp mengenai perbandingan mana baik amalan ini dengan amalan ini. Mana baik begini dengan begini. Mana lebih baik begitu ataupun tak buat. Jadi saya rasa lebih baik saya beritahu pada tuan-tuan apakah dia kaedah yang para ulama tetapkan apabila kita bertemu satu situasi yang mana pada situasi itu kita perlu memilih antara dua perkara. Ada satu kisah ya tuan-tuan di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam di mana seorang sahabat datang berjumpa dengan baginda dan mengeluh mengenai jarak di antara dia dengan baginda. Sahabat tadi mengatakan bahawa oleh kerana tempat tinggalnya dengan Nabi itu agak jauh, maka beliau seringkali terpaksa menangguhkan tindakan apabila beliau berdepan dengan satu-satu perkara yang memerlukan pemilihan antara satu dengan satu yang lain. Masa zaman dulu tak ada WhatsApp, jadi nak tanya Nabi itu kena tunggu pergi ke rumah Nabi ataupun berjumpa di masjid. Lantas baginda SAW meletakkan tangan baginda di dada sahabat tersebut dan baginda berkata kepada sahabat tadi, istafti qalbak, kamu tanyalah hati kamu kerana hati kamu tak akan menipu kamu. Jadi daripada hadis itu mungkinlah soalan yang ditanya oleh sahabat kepada Nabi tadi antara boleh atau tak boleh. Jadi kalau kita berdepan di antara dua perkara antara boleh atau tak boleh, maka bolehlah kita tanya hati kita patutnya boleh buat ataupun tak boleh buat. Itu pun jika hati kita tadi seperti hati sahabat tadilah, dengan tidak prejudis pada tuan-tuan. Tapi yang berlaku sekarang bukan persoalan antara boleh buat dengan tak boleh buat. Persoalannya ialah ada beberapa amalan yang boleh dibuat, tetapi mana yang lebih baik untuk dilakukan. Jadi oleh kerana itu, bagi menangani perkara tersebut, para ulama ada menyenaraikan lebih kurang 47 kaedah apabila kita berdepan dengan perkara yang mana baik kita buat begini, buat begini. Jadi memandangkan kuliah kita ni sekali sebulan dan tuan-tuan pun tak tulis, saya sebut sikit-sikit je lah ya, begitu. Paling kurang adalah sedikit dia punya maklumat bila kita berdepan dengan satu-satu pilihan, maka pertimbangan apakah yang harus kita guna untuk memilih yang ini dengan mengemudiankan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Kalau kita
perhatikan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, kita dapati bahawa Allah mengakui bahawa dia memang sengaja buat alam ini berbeza. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ayat itu tuan-tuan menyatakan kepada kita Allah sengaja buat bahawa ada siang, ada malam. Jadi kenyataan ada siang, ada malam itu tidaklah seharusnya dibataskan pada wujudnya siang malam. Sebaliknya diperluaskan maknanya ada rajin, ada malas, ada sehat, ada tak sehat, ada kaya, ada miskin, ada faham, ada tak faham, ada faham, ada buat-buat faham dan buat-buat tak faham. Macam-macam tuan-tuan. Jadi bila Allah SWT mengakui bahawa alam ini penuh dengan kepelbagaian, maka Allah minta kita sebagai manusia berfikir bagaimana mengurus kepelbagaian itu. Maka sebab itu setelah dia menyatakan bahawa alam ini berbagai-bagai, maka dia minta kita berfikir. Jadi untuk berfikir itulah tuan-tuan jangan penat nak berfikir kerana ulama' dah susun dah. Cuma tinggal lagi dengar dan catat je. Itu sahaja sebab dia orang sudah fikir, sudah buat yang siap bagaimana untuk kita berdepan dengan benda tersebut dan mengambil keputusan yang betul sesuai berasaskan kepada pertimbangan yang telah ditetapkan. Kita dapati ya tuan-tuan, Allah mengakui bahawa dalam hidup ini kerana makhluk ini berbagai-bagai, maka dalam kepelbagaian itu pastinya lah ada lebih, ada kurang. Misalnya Allah mengakui bahawa dia menyusun rezeki kita ini ada lebih, ada kurang. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Sesungguhnya Allah telah membeza-bezakan kamu di antara kamu dalam soal rezeki. Begitu juga di kalangan para nabi dan rasul, Allah juga beza-bezakan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Kata Allah, demikianlah para nabi dan rasul itu kami beza-bezakan. Ada yang dapat berbicara dengan kami, iaitu dengan Allah secara langsung. Ada yang mendapat kitab, ada yang mendapat mukjizat, ada yang tidak mendapat kitab. Jadi perbezaan itu tuan-tuan ataupun kelebihan antara satu sama lain bukanlah sesuatu yang mengaibkan. Sebaliknya dia adalah perkara yang memperlihatkan akan keadilan Allah, memperlihatkan akan Allah SWT tadi Rahman dan Rahim kepada kita. Maka sengaja dicipta perkara tadi berbagai-bagai agar kita dapat menanganinya dengan baik sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, sebelum ini tuan-tuan tanya ustaz. Jadi dulu ustaz ni dia tak banyak kerja, sekarang banyak kerja dah. Jadi kadang-kadang tak sempat nak jawab. Jadi oleh kerana itu saya rasa baik saya beritahulah dekat tuan-tuan beberapa asas pertimbangan apabila tuan-tuan berdepan dengan amalan itu. Amalan ini agak-agak nak pakai kaedah apa ya sebelum kita mengesahkan dengan ustaz dan sebagainya, maka bolehlah kita mendepani masalah tersebut sikit sebanyak adalah dia punya asas pertimbangan tadi. Sebelum saya menyebut beberapa asas pertimbangan kita untuk menentukan mana lebih baik satu-satu amalan dengan satu-satu amalan yang lain, beberapa ulama mengatakan
penggunaan kaedah ini hanyalah dibenarkan kepada mereka yang berdepan dengan masalah sahaja. Maksudnya, kadang-kadang ada kita berada dalam satu situasi yang kita tidak menghadapi masalah itu. Jadi bila kita tidak menghadapi masalah itu, maka tak perlulah kita pakai kaedah tadi. Contohnya, kita ni seorang perumah, iaitu suka duduk di rumah dan tak nak keluar dah. Yang penting rumah masjid, rumah masjid. Dah buat tekad dah pencen ni nak tunggu malaikat maut je. Rumah masjid, rumah masjid. Tak pernah pergi mana-mana. Jadi oleh kerana kita dah tak pergi ke mana-mana, maka kita tak bolehlah menggunakan kaedah mana baik semayang jamak ataupun semayang penuh. Tak bolehlah pakai yang tu sebab awak tak musafir. Jadi musafir bertimbangkan apa antara nak semayang penuh ke ataupun nak semayang jamak qasar. Jadi orang yang boleh menimbangkan mana baik dia semayang penuh atau dia semayang jamak qasar apabila dia pergi ke Melaka, berhenti dekat RNR Seremban. Masa tu baru dia boleh mana baik nak semayang. Jadi bagi orang yang tak pernah keluar Taman Tun sejak pencen, tak bolehlah pakai benda tu. Jadi dia mesti orang yang menghadapi perkara itu secara sebenarnya. Jadi kalau mahu bermusafir, suruhlah anak tu kahwin dengan orang jauh-jauh sikit. Jadi bolehlah buat alasan tengok cucu, maka bolehlah musafir. Saya ada 2-3 orang datuk kat sini, anak dia duduk London. Kadang-kadang tak ada 3-4 bulan. Katanya tengok cucu. Harap-harap dia tengok cucu sungguhlah. Takut tengok yang lain ke sana, tuan-tuan. Jadi maksudnya, tuan-tuan, bila kita bercakap mengenai pilih tadi, mana yang lebih baik dengan mana yang kurang baik, maka para ulama kata mestilah orang itu sedang berdepan dengan persoalan itu. Misalnya baca Quran. Mana baik baca Quran dengan tadabbur, dengan baca Quran untuk khatam seminggu sekali. Jadi bila kita nak baca Quran, kita sangsi ataupun kita keliru nak baca khatam sebulan sekali ke, iaitu 1 juzuk 1 hari dengan kurang-kurangnya 2-4 muka surat setiap kali solat, ataupun baca Quran setahun sekali baru khatam tetapi tadabbur. Jadi pada ketika itu bolehlah tuan-tuan menggunakan kaedah tadi mana lebih baik. Jadi bila tuan-tuan sudah menggunakan kaedah tersebut, maka dinasihatkan kepada tuan-tuan ianya bersifat relatif peribadi. Ianya bersifat peribadi. Kenapa dia bersifat peribadi? Kerana apa yang dihadapi oleh orang itu tidaklah sama orang lain sedang menanganinya ataupun menghadapinya. Misalnya tuan-tuan pencen, isteri pun pencen, sama-sama ada pencen, anak-anak pun dah besar, tuan-tuan duduk rumah besar pula, maka tuan-tuan pun tak ada apa, berdepanlah di antara baca Quran cepat atau baca Quran tadabbur lambat. Itu masalah tuan-tuan. Tapi ada kawan kita, dia pencen tapi dia panas baran. Tak sempat dapat pencen, dia letak jawatan. Jadi dia terpaksa duduk rumah flat lah. Lepas tu isteri pula mati awal, dia dikahwin pula lepas pencen, tuan-tuan. Jadi bermaksud pada ketika itu tak bolehlah tuan-tuan pergi tanya dia berapa kali dah khatam Quran bulan ni. Janganlah tanya dia. Sebab dia terpaksa pergi hantar anak lagi, tuan-tuan. Hantar cucu dah. Jadi situasi itu tidak sama antara satu orang dengan satu orang. Jadi apabila kita kata kita memilih untuk melakukan amalan ini dengan tidak melakukan amalan itu berasaskan kaedah-kaedah yang dinyatakan tadi, ianya bersifat individu kita lah. Kerana kita tidak sama dengan orang lain. Janganlah pula apabila kita sudah pertimbangkan dengan kaedah-kaedah yang dinyatakan itu, kita terus pergi pada kawan kita yang berbeza situasi,
maka kita pun hukum dia dengan mengatakan dia tak baik sebab dia tak buat seperti kita. Saya selalu kena astaghfirullah dekat jemaah. Astaghfirullah tu maksudnya teruknya ustaz. Begitulah. Misalnya hari tu puasa puasa Muharram. Kan kita dianjurkan berpuasa 2 hari. Sama ada 9, 10 atau 10, 11. Tapi ada orang dia puasa 9, 10, 11. Jadi begitulah, ada 3 type puasa. Jadi berpuasa 9, 10 dengan 10, 11 tak ada beza pun. Sama je. Jadi oleh kerana dia sama, tak bolehlah orang yang berpuasa 9, 10 merasakan dia lebih warak dari orang puasa 10, 11. Jadi hari itu dalam 2-3 minggu yang lepas, 9 hari bulan hari Jumaat. 10 hari bulan hari Sabtu. 11 hari bulan hari Ahad. Jadi hari Jumaat saya tak puasalah sebab ada hal-hal tertentu. Jadi ada muslimat kelas tempat saya pergi tu, bila dia tengok kita makan dia kata, "Ustaz tak puasa ke?" Astagfirullah. Dia astagfirullah kat kita. Sebab dia semua puasa 9. Jadi dia akan puasalah besok 10. Jadi saya pun malulah kita tok guru kena astagfirullah dekat anak murid. Aduh. Jadi saya rasa takkan nak bertengkar. Jadi kita pun pulang dengan rasa agak malulah kena astagfirullah dekat anak murid. Sebenarnya kita nak puasa Sabtu Ahad sebab duduk kat rumah. Jadi kita adalah juga kita punya pertimbangannya. Dan orang yang astagfirullahkan kita pun ada pertimbangannya dia. Jadi dia buat apa pertimbangan dia tu betul lah, tapi janganlah menganggap pertimbangannya itu adalah pertimbangan yang semua orang kena pakai. Jadi ialah sekali-sekala kena okey, tapi kerap kali kena tu berasa kena ceramah kali ikut. Jadi nak sebutnya tuan-tuan pun begitulah. Nanti bila kita sebut tadi, pertama orang itu menghadapinya dan setelah pertimbangan itu dibuat, ianya bersifat peribadilah. Jadi bila dia bersifat peribadi, tak bolehlah kita menilai orang lain kerana kondisi orang lain tidak sama dengan kondisi kita. Sama juga dengan puasa Syawal, ya, puasa 6 dalam bulan Syawal. Biasanya orang-orang tua yang dah tak lalu makan ni pencin pula, dia puasa terus je lah sebab dia tak lalu makan. Bukannya dia rajin sangat, tapi dia tak. Jadi kita yang muda ni banyak rumah terbuka. Jadi kita puasa hari kerja lah, hari Sabtu Ahad tak boleh puasa sebab nak pergi rumah terbuka. Jadi bila kita jumpa dengan dia pada 16 Syawal tu, dia kata, "Ustaz, tak habis lagi. Orang lama dah beraya." Dia tanya pula depan ramai-ramai dekat rumah terbuka. Jadi berasa dahlah kita tak pakai kopiah, lepas pada tu puasa tak habis lagi. Allah. Jadi saya tahu dia baik, dia bukan tak baik, tapi silapnya dia melihat pengukurannya itu adalah pengukuran yang mutlak untuk semua orang. Jadi itu tak betul lah begitu. Jadi apa yang disebut pada pagi ini ianya bersifat relatif, individu. Agama beri pada kita untuk kita buat pertimbangan tersebut berasaskan apa yang sedang kita hadapi. Orang lain mungkin dia ada juga dan sebagainya, dan kita perlu berbaik sangka bahawa kawan-kawan kita juga nak masuk syurga, tapi mengikut pendekatan dia lah, kemampuan dia tadi, kita juga nak masuk syurga di atas pertimbangan kita. Itu perkara yang pertama, ya tuan-tuan, ingin saya sebut sebelum disebut kaedah-kaedah tadi. Perkara yang kedua yang juga nak disebut ialah mengenai kekhilafan di kalangan ulama dalam persoalan ini. Di mana ada sebahagian ulama mengatakan tidak ada perbezaan antara satu sama lain. Ianya sama saja. Maksudnya kalau ditanya mana baik baca Quran laju tetapi banyak kali khatam dengan baca Quran secara tadabbur tapi lambat sikit khatam. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan kedua-duanya baik. Saya tak nak komen. Ada ulama bersikap begitu. Misalnya mana baik kita mengikut zikir yang diajar oleh guru-guru kita ataupun kita baca Quran.
Ada orang dia tak nak berzikir, dia kata baca Quran itu zikir yang paling baik. Tapi ada orang dia ada majlis zikir pada hari ini, zikir ini, pada hari tertentu ada zikir lain. Jadi kita dapati tuan-tuan, kadang-kadang ada ramai di kalangan kita menyindir sesama kita ataupun mengata sesama kita dek kerana ada orang lain memilih amalan yang lain pada waktu yang sama dan ada yang lain memilih amalan yang lain. Misalnya, lebih kurang 10 tahun yang lalu, 10 ke 12 tahun yang lalu, di masjid bangsa sana tu, ada seorang askar pencin, dia major pencin. Jadi, masa dia bertugas dulu agaknya tak ada lagi kagak. Jadi bila rehat-rehat pergi maps pegawai tu katanya lah berjoget-joget minum arak je lah. Orang cerita lah. Saya bukan askar ya begitu. Jadi bila dah pencin dia rasa banyak masa habis tak buat apa-apa. Jadi dia nak baca Quran. Jadi dia suka baca Quran. Sekarang dah meninggal dah meja itu. Semoga Allah merahmatinya. Dia selalu baca Quran. Dan dia baca Quran punya rajin sampai siap tak suka kat dia. Sebab lepas isyak dia tak balik lagi. Tok siap nak kunci pintu dah. Dia baca Quran lagi. Jadi siap tu nak claim overtime tak ada peruntukan. Tapi nak kunci ada jemaah. Jadi dia duduk baca gitu. Jadi ada sebahagian jemaah dia kata memanglah meja tak bergerak macam meja sungguh. Kadang-kadang dia kata begitulah. Dia duduk baca Quran. Jadi sekarang apa yang saya nak sebut, situasi itu berlaku di mana ada seorang jemaah pergi sergah dia. Iaitu apabila lepas solat maghrib adalah baca Yasin. Jadi bila majlis baca Yasin, di mana Yasin itu Quran lah. Baca Yasin dan Yasin itu adalah Quran. Yang dia pula sudah baca Quran, mungkin baca surah lain lah sebab dia ikut urutan dia tadi. Jadi dia mengambil sikap tidak bersama dengan jemaah. Sebab dia nak baca Quran sambung yang dia baca sebelum maghrib tadi. Yang ramai-ramai ini baca Yasin. Jadi pada ketika itu pastilah ada pertimbangan mana baik, mana tak baik. Ataupun mana lebih baik dengan mana yang baik. Jadi tuan-tuan, kita semua faham ya bahawa baca Yasin itu sunat. Bukannya wajib pada malam Jumaat. Dan kawan kita yang pencin tu pun, dia sedang melakukan amalan sunat. Jadi bila berdepan dengan dua-dua amalan sunat, maka sebab itu sebahagian ulama mengambil sikap, dia tak nak ajar dekat jemaah mengenai mana yang lebih baik. Dia kata lebih baik kita biarkan kerana kedua-duanya baik. Kerana kedua-duanya baik, baca Yasin pun baik, yang jemaah baca tu pun baik juga. Jadi melihat kepada situasi itu sehingga meja tadi disergah kerana tidak bersama ikut baca Yasin, maka saya merasakan lebih baik kita tak payah ajar mana yang lebih baik dengan mana yang baik. Kita biar je lah sebab dua-dua melakukan amalan sunat. Tapi sebahagian besar ulama mengatakan tidak. Ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Walaupun kedua-duanya adalah ibadat. Jadi kita pilih pandangan ulama jumhur tadilah. Yang mengatakan di antara amalan-amalan tertentu, ada yang lebih baik, ada yang baik. Sebab dalam ayat tadilah Allah Ta'ala sebut, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Demikianlah para rasul itu kami beza-bezakan antara mereka, iaitu lebihkan rasul tertentu dan kurangkan rasul yang lain. Maka sebab itu dalam akidah kita, kita ada rasul, kita ada nabi, kita ada ulul azmi minar rusul. Jadi pengklasifikasian itu menunjukkan bahawa ada di kalangan manusia yang terbaik tadi, iaitu para nabi dan rasul. Di kalangan mereka juga pun ada yang lebih, ada yang kurang di antara sesama mereka. Begitu jugalah Allah Ta'ala sebut, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq.
Sesungguhnya Allah itu membeza-bezakan kita dalam soal rezeki. Jadi ada orang anak dia adalah CEO Malindo Air ataupun Air Asia. Jadi oleh kerana anaknya CEO Air Asia, jadi boleh pergi umrah sebulan sekali sebelum Covid. Itulah begitu. Jadi bila dia dah boleh pergi umrah sebulan sekali itu, dia mari masjid, dia tanya ustaz, "Ustaz, berapa kali dah pergi umrah?" Yang ustaznya pula selalu bagi budak-budak makan. Jadi habislah duit nak pergi umrah tu. Jadi dia tanya ustaz. Jadi ustaz tu pun kata, "Lama dah tak pergi umrah." Astaghfirullah. Tengok orang ni sebulan sekali umrah. Jadi kita pun tanya dia balik, berapa orang dah bagi makan? Tak pernah lagi. Jadi kita pun ada lebih juga. Jadi bermaksud setiap kita tu ada pertimbangan masing-masing dan tak perlulah kita mengastaghfirullahkan orang. Jadi harap-harap lepas pada ni saya dah tak kena astaghfirullah dengan jemaah takwa lah begitu ya. Sebab apa? Sebab kita dah faham bahawa amalan itu diberi kepada kita dalam bentuk berbagai dan kepelbagaian itu adalah sebahagian daripada kasih sayang Allah kepada kita untuk memberi ruang kepada kita masuk syurga. Okey, kita pergi kepada beberapa kaedah. Seperti yang saya sebut ada lebih kurang 47 kaedah. Jadi nak sebut semua tu terpulanglah kalau tuan-tuan nak tahu semua dia akan jadi bersiri. Kalau tuan-tuan nak tahu separuh, dia kira one off untuk hari ni je lah. Jadi hari ni kita sebut beberapa asas pertimbangan apabila kita berdepan dengan pilihan tadi. Yang pertama tuan-tuan, iaitu apabila bertembung di antara amalan sunat dengan amalan fardu, pastinya lah amalan fardu itu lebih utama berbanding dengan amalan sunat. Jadi apabila kita sebut fardu tadi tuan-tuan, fardu itu dia tidaklah semestinya sejenis dengan amalan yang dibandingkan. Kalau kita kata semayang sunat, subuh dengan semayang subuh, itu lebih mudah kita faham sebab dia sejenis. Tapi kaedah ini tidak merujuk kepada sejenis, baliknya dia juga diguna pakai dalam berbagai jenis. Diguna pakai dalam berbagai jenis. Misalnya kita bertembung antara perkara sunat dengan perkara wajib. Misalnya orang perempuan ataupun muslimat dia nak pergi kelas duha ataupun nak pergi kelas petang. Sebab ustaz hebat datang pada tu mujulah Mira Filza tidak ustazah. Saya kata kalau Mira Filza ustazah penuh masjid betul gitu. Jadi ustazah Nur Hafizah Musa ke Asma ke dan sebagainya datang. Jadi semua muslimat nak datanglah. Tapi di rumah ada suami yang kena stroke. Jadi dia dah menyampah. Alah, orang tua ni tak mati-mati lagi. Begitulah lebih kurang. Sedangkan menjaga suami itu wajib ke atas isteri. Jadi oleh kerana dia berdepan di antara kelas itu sunat, menjaga suami itu wajib, maka kalau ditanya mana baik, kita pakailah kaedah tadi, iaitu apabila berdepan dua perkara sunat bertembung dengan yang wajib, maka yang wajib lebih baik daripada yang sunat. Sama ada yang wajib dan sunat itu sejenis ataupun berbeza jenis. Jadi kalau yang sejenis seperti kita sebut tadilah, kita masuk masjid, kita nak sunat sebelum subuh, tiba-tiba imam dah angkat takbir, maka abaikan solat sunat subuh tadi, kita terus solat subuh berjemaah kerana itu adalah wajib. Ataupun berbeza jenis seperti perkara tadilah. Sebab itu kadang-kadang ada muslimat, dia lama sangat dah pencin, kemudian suami dia meninggal, dia pula duduk dalam edah. Jadi bila dia duduk dalam edah, dia wajib untuk menjaga edahnya tadi, untuk duduk di rumah lah. Kemudian dia duduk dengar kawan-kawan dia cerita, wah rugi kau tak pergi kelas petang tadi, memang hebat. Rugi kau tak pergi zikir tadi, memang hebat. Rugi kau tak pergi tausiah tadi, meleleh air mata kita orang, bla 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 begitulah. Jadi menggelupar yang sedang dalam edah dia tadi, wah rugilah. Jadi
kita berdepanlah dalam situasi itu di mana kelas itu adalah sunat, sedangkan berada dalam edah itu adalah wajib. Maka kita pun cuba kreatif mencari alasan. Dia pun telefon, Ustaz boleh tak saya pergi kelas? Saya ni dah tua Ustaz, bau pun banyak lebih kurang saya dah tuan-tuan. Orang tengok saya pun tengok sekejap asalkan jangan berlanggar aja. Boleh tak saya pergi? Jadi tuan-tuan tak payahlah kita reka alasan itu dan ini. Yang penting kita tahu apa yang sedang kita hadapi itu wajib ke sunat. Kalau ianya wajib, maka wajiblah harus didahulukan apabila bertembung dengan sesuatu yang sunat. Ya. Itu kaedah yang pertama yang menjadi pertimbangan ustaz-ustaz kalau tuan-tuan tanya ustaz mana baik antara dua tadi. Okey, kita pergi pada kaedah yang kedua pula. Iaitu amalan yang kita lakukan ataupun apa-apa perbuatan baik itu tuan-tuan, ada kala ianya terikat, ada kala ianya mutlak. Ada kala ianya lazim, ada kala ianya mutlak. Jadi bila bertembung di antara amalan yang terikat ataupun amalan yang lazim dilakukan dengan amalan yang mana jarang-jarang kita laku ataupun tidak diikat, maka pastinya amalan yang terikat itu lebih baik daripada amalan yang mutlak. Amalan yang terikat itu lebih baik dengan amalan yang mutlak. Misalnya ialah solat sunat rawatib, iaitu solat-solat sunat yang baginda SAW tidak pernah tinggal. Ada masanya sebelum subuh, baginda tak pernah tinggal solat sunat sebelum subuh. Baginda SAW ada solat sunat sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak, begitulah sebelum. Jadi sunat-sunat itu dikatakan sebagai sunat rawatib. Seperti mana yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah apabila menyebut tentang solat sunat, di mana baginda SAW ada bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, sesiapa yang sembahyang sunat 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan bina sebuah mahligai untuknya di syurga. Jadi Abu Hurairah kata 12 rakaat sunat itu bukanlah 12 rakaat mutlak. Sebaliknya dia adalah 12 rakaat sunat rawatib. Jadi solat sunat yang dibuat pada sebelum zuhur, selepas zuhur dan sebagainya. Jadi solat sunat itu tuan-tuan, dia lebih baik berbanding dengan solat sunat lain yang bukan rawatib. Dia lebih baik daripada solat sunat. Misalnya kita masuk masjid. Apabila kita masuk masjid, kita bertembung dengan solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian pada waktu yang sama juga kita akan bertembung dengan solat sunat rawatib sebelum tadi. Misalnya kita masuk masjid sebelum zuhur, kita kena semayang sunat tahiyatul masjid, dan juga oleh kerana setelah azan kita semayang sunat sebelum zuhur. Jadi kita pun bertembung, mana baik aku semayang sunat tahiyatul masjid ke ataupun aku semayang sunat rawatib tadi. Jadi jawabnya kita semayang rawatib lah. Sebab hadis Nabi tak sebut pun solat tahiyatul masjid. Dia kata, "Iza dakhala ahadakumul masjida fala yaq'ud hatta yusalli rak'atain." Nabi kata, bila seseorang itu masuk masjid, janganlah dia duduk sehingga dia solat sunat 2 rakaat. Jadi bila disebut solat sunat 2 rakaat, dia tak sebut pun tahiyatul masjid. Jadi ulama mengatakan tahiyatul masjid jika kita masuk masjid selepas asar, sebelum maghrib. Jadi tak ada solat sunat masa tu, maka bolehlah sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk masjid selepas azan zuhur, ada solat sunat rawatib di situ, maka solat sunat rawatib lah. Lepas solat sunat rawatib, maka kita sudah dikira tahiyatul masjid masuk dalam rawatib tadi. Jadi ada orang dia muda, maka dia sembahyang tahiyatul masjid dulu, kemudian dia sembahyang rawatib. Kita yang tua ni sembahyang rawatib je saja. Lepas tu hak muda pun jeling kat kita.
Dah lah tua, malah pula. Tak boleh lah tuan-tuan. Sebab yang tua tu cerdik. Dia semayang sekali, dia claim 2. Yang muda ni kurang sikit sebab baru mari masjid, dia kena semayang 2 tuan-tuan. Jadi bermaksud, tak boleh nak kata hak tu malah, hak tu rajin, dia sama saja. Kerana antara rawatib dengan tahiyatul masjid itu, rawatib lebih baik. Itu bagi apa yang disebut rawatib. Kadang-kadang kita bertembung dengan satu amalan yang terikat dengan musim. Ya, amalan yang terikat dengan musim. Misalnya semayang tarawih. Tak ada orang semayang tarawih bulan Syawal. Itu kan orang semayang tarawih bulan Ramadan je. Jadi oleh kerana tarawih itu ada pada bulan Ramadan, maka tidak ada apa-apa amalan sunat yang lebih baik daripada tarawih selepas isyak di bulan Ramadan. Jadi ada orang dia kata tak apalah, tak semayang tarawih bulan Ramadan sebab dia sunat, kita nak bawa anak yatim pergi beli baju dalam rancangan TV 200 misalnya kan. Jadi akhirnya dia bawa lah anak yatim. Jadi bermaksud betul dia bawa anak yatim pergi beli baju ke apa benda. Itu suatu benda yang baik. Tetapi dia mengabaikan tarawih itu menggambarkan bahawa dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik dengan membuat sesuatu yang kurang baik. Sedangkan nak beli baju anak yatim tu tengah hari esok boleh. Siang hari boleh. Waktu-waktu yang lain boleh. Sedangkan tarawih hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Jadi begitulah. Begitu juga apabila kita pergi ke Mekah. Di mana kita dapati Mekah itu, tempat itu ataupun masjid itu menjadikan amalan kita diganda berkali ganda. Jadi bila kita pergi ke Mekah, kita pada ketika itu ingin bersilaturahim. Jadi orang semua duduk solat baca Quran kat masjid, kita pergi hai Negro sana, hai Bangla sini, cari Mak Saleh Amerika masuk Islam. Kita pun bersilaturahim lah. Orang lain semua duduk asyik duduk semayang duduk tu. Lepas tu ajak pergi makan, pergi Felda disaji lah. Lepas tu duduk pulak hotel yang tak nak keluar macam duduk kat Eskimo punya sejuk. Betul kan? Jadi bila ditanya, wah saya pergi ke Mekah, saya buat cara baru, iaitu bersilaturahim sesama umat Islam. Dan kami berdiskusi tentang bagaimana normalisasi negara Arab terhadap kerajaan Palestin. Wah hebat dia biji. Orang lain pergi duduk Mekah tu, semayang dan sebagainya. Jadi kalau ditanya, mana baik di antara kita pergi duduk bersilaturahim di Mekah dengan kita pergi ke Mekah untuk semayang dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kepada kaedah itu, apabila ibadat itu hanya ada di tempat itu atau hanya ada pada musim itu, hanya ada pada waktu itu, maka ibadat yang terikat lebih baik daripada ibadat ataupun baik yang boleh dibuat di tempat-tempat lain. Jadi sekadar nak bersilaturahim, sekarang orang dah tak perlu beli tiket kapal terbang, orang ada webinar dah. Ataupun Google Meet, pakai Zoom je. Seminar International University sekarang dah tak ada kos dah. Sebab invite masuk duduk dalam. Jadi bermaksud orang dah boleh bersilaturahim pada masa lain. Tapi untuk solat dan mendapat pahala yang begitu besar di Masjidil Haram itu, rugilah. Kadang-kadang ada orang pergi ke Mekah, bersohorlah dia sebab jumpa kedai 2 rial, 5. Johor dia sebab boleh beli kopiah murah. Orang beli 5 biji 10 rial, dia boleh beli 10 biji 10 rial. Jadi asyik duduk cari kedai kopiah, asyik. Jadi ada orang pergi ke Mekah, itu yang dia dapat. Jadi pada kita, dia telah tersilap menilai mana amalan yang lebih baik, kerana pada pertimbangan yang kedua, amalan-amalan yang terikat lebih baik daripada amalan-amalan yang bersifat terbuka. Jadi bila kita berdepan dengan perkara tersebut, kita tengoklah jika ianya terikat, maka utamakanlah yang terikat berbanding dengan yang utama. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, tuan-tuan, apabila kita berdepan dengan satu-satu amalan, yang mana amalan itu ianya boleh ditangguhkan dengan amalan ataupun perkara yang perlu dilakukan pada masa itu.
Maka melakukan amalan yang mendesak pada masa itu lebih baik daripada melakukan amalan yang boleh ditangguhkan. Sebagai contoh ya tuan-tuan, ada satu hari saya pergi ke rumah seseorang. Dia jemput saya datang untuk ambil sesuatu. Jadi saya pun pergilah. Dan pergi itu lepas pada solat asar. Di Akademi Islam tu saya pun pergilah rumah dia. Sampai je di rumah dia, dia kata, "Ustaz, masuklah. Ustaz duduk je dulu sini, saya nak habiskan zikir dulu." Baguslah. Dia ada zikir, betul lah tu, kita lepas asar kan ada maksurat. Tapi kita tahu maksurat itu ada surah, ada kubra. Ada orang datang rumah baca yang surah je lah. Betul kan? Jangan baca yang kubra. Ini mungkin dia baca wirid hadat ke apa benda, tak tahu. Kita tunggu tu dekat 40 minit. Lama. Dia ambil tarekat mana, tak tahu, nak ke 40 minit nak wirid tu. Kat kita. Habis album yang ada dekat tea table tu kita tengok daripada dia muda sampai tua. Habis anak dia kita kenal. Sebab tunggu tu lah. Lepas tu baru dia datang. Dia kata, "Minta maaf lah Ustaz. Habiskan zikir-zikir dulu. Yalah, Allah dengan manusia ni Tuhan perlu utamakan." Yalah. Jadi tuan-tuan, baginda SAW juga menghadapi perkara yang sama. Sedangkan baginda menunjuk contoh pada kita apabila perkara itu boleh ditangguh, maka baginda menangguhkan perkara itu walaupun berkait dia dengan Allah SWT. Ada diriwayatkan daripada Ummu Salamah, di mana satu hari baginda SAW balik ke rumah Ummu Salamah selepas asar. Hadis ini ada disebut dalam kitab Bulughul Maram. Baginda SAW balik lepas asar, kemudian baginda SAW solat sunat 2 rakaat di rumah lepas asar. Jadi Ummu Salamah pun tercengang lah. Sebelum ni dia sebut kat kita tak boleh semayang lepas asar. Tiba-tiba dia pula semayang. Jadi bila baginda SAW sudah semayang, Ummu Salamah dengan rasa heran tadi bertanya kepada baginda, "Boleh ke solat sunat lepas asar?" Maka kata baginda, "Aku qada solat sunat lepas zuhur tadi." Maksudnya sepatutnya solat sunat ini aku buat lepas solat zuhur. Tapi oleh kerana selepas solat zuhur ada satu kafilah Arab datang jauh menziarahi aku. Dan aku melayan dia sampai asar. Maksudnya Nabi tak sempat nak solat sunat selepas zuhur kerana melayan kafilah Arab yang datang bertandan berjumpa Nabi tadi. Maka dia layan sampai asar. Jadi lepas solat asar, baginda pun pulang ke rumah dan solat sunat ba'diyah zuhur selepas asar. Jadi daripada cerita itu dapatlah kita faham melayan tetamu, iaitu perkara itu perlu dilakukan masa tu juga. Berbanding dengan solat sunat, wirid ke apa benda tadi yang boleh ditangguhkan untuk dibuat pada masa yang lain, maka melayan tetamu itu lebih baik daripada ibadat yang boleh kita tangguhkan. Misalnya kita ada menantu daripada Bosnia Herzegovina. Kan menantu kita tu comel, putih, anak-anak cucu kita pun semua mata biru belaka. Tiba-tiba hari Ahad dia surprise sampailah ke rumah kita malam Isnin. Dia naik kapal terbang petang semalam sampai. Lepas tu duduk rumah kena kuarantin 14 hari. Jadi bila duduk gitu, cucu pun sebut, "Nek, nak makan nasi kerabu. Kita nak puasa hari Isnin, betul kan?" Jadi oleh kerana cucu Bosnia Herzegovina minta ni, jadi kita janganlah marah kat cucu, kita bagilah dia makan, kita makan dengan dia dulu. Nanti cucu dah balik, kita qada je lah puasa sunat itu tuan-tuan. Kenapa? Kerana cucu Bosnia ni bukan selalu datang, lepas tu mata biru pula. Kalau cucu duduk setapak tu tak apalah sebab dia selalu datang, merabih ke berah nenek aja. Ini yang jarang-jarang datang, rangilah tuan-tuan. Jadi bermaksud kita melihat ya ada benda yang
Kalau kita tangguh, dia tak boleh buat dah selepas tangguh itu. Sedangkan ada ibadat yang kita boleh tangguh, kita boleh buat kemudian. Walaupun melayan manusia itu adalah manusia, beribadat itu adalah dengan Allah, tapi dengan manusia itu mereka ada hak yang perlu kita tunai dan sebagainya. Samalah seperti mana kita belajar fiqh sendiri pun, ustaz sebut dekat kita, kalau kita isteri nak puasa, suami pula tak beri, maka tak boleh. Sepatutnya kita kan ada kaedah yang selalu kita dengar, bahawa suami harus ditaati selagi mana tidak melarang ataupun tidak memerintah kita untuk buat benda jahat. Jadi bila suami kita tak bagi kita puasa, kita kata, abang tak bagi saya buat baik, saya langgar sahaja sebab puasa ini Allah. Tak boleh tuan-tuan, sebab suami ada hak untuk geletek kita, bercanda dengan kita. Bila kita puasa, kita terus pakai jubah, pakai nikab duduk rumah gitu. Jadi kesianlah kat suami, lepas tu dia nak pergi kedai, nak anu dengan orang lain kan, kena marah pula. Jadi kena layanlah dia. Nak buat macam mana dapat suami yang kuat sampai ketua. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, ianya perlu pada ketika itu, maka ketika itulah yang perlu dilakukan. Jadi bila orang datang ke rumah tuan-tuan, walaupun wirid tak habis, lepas pada ni tuan-tuan layanlah tetamu dulu. Yang wirid tu kita wirid kemudian selepas tetamu balik. Jadi kalau tetamu tu nak tuntut hak dia 3 hari, kita qadalah lepas 3 hari tuan-tuan. Jadi dalilnya cerita Nabi tadilah, iaitu baginda SAW begitu. Okey, yang keempatnya, cukuplah 4 pasal kita berhentilah musim PKP ni. Yang keempatnya ialah apabila setara. Kan, apabila setara. Setara itu maksudnya dua amalan yang baiknya sama. Tak baiknya ataupun risikonya juga sama. Maka pada ketika itu apa yang harus kita buat? Misalnya contoh setara ni, baca Quran laju dengan baca Quran pelan-pelan. Baca Quran laju ada baiknya, iaitu setiap huruf yang kita baca dapat 10 pahala. Bila kita baca laju, maka banyaklah kita baca, maka banyaklah pahala. Dan makin kerap kita khatam, maka makin banyak kita baca Quran. Makin banyak baca Quran, makin banyak berzikir. Jadi ada baiknya juga. Tapi untuk laju tadi, maka kita agak laju sikit. Maka pastinya dengan baca laju tadi, kita tak sempat nak tadabbur. Okay, ada yang kedua pula ialah baca pelan-pelan, tadabbur. Jadi bila dia tadabbur, Al-Quran tadi difahami dengan baik, tapi 2 tahun tak habis lagi lah. Jadi kita berdepan dengan 2 amalan tadi yang mana setara. Di mana amalan baca laju pun ada risikonya juga. Bila laju sangat, makhraj tak kena, tajwid tak kena. Tapi kalau tadabbur pun ada risikonya juga. Baca 2 baris, lepas tu tidur. Sebab tadabbur panjang sangat. Jadi sama-sama ada risiko belaka. Jadi oleh kerana kedua-dua itu setara, maka kita dicadangkan untuk selang-seli antara kedua-duanya. Jangan tinggal salah satu selama-lamanya kerana memilih yang satu tadi. Jadi ada hari-hari kita baca laju, kita tidak tadabbur. Ada hari-hari kita tadabbur agak perlahan. Dan itulah yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi mengenai amalan baginda, tuan-tuan akan dapati bila bertemu sahaja dengan amalan sunat, baginda tak pernah buat amalan sunat itu secara mutlak konsisten dengan satu benda. Baginda selalu tukar, kadang buat itu, kadang buat ini, kadang buat itu. Melainkan beberapa amalan seperti sembahyang duha, Nabi tak pernah tinggal. Adalah amalan-amalan tertentu yang Nabi tak tinggal, tapi amalan sunat secara umumnya Nabi selang-seli yang itu buat, yang ini buat. Jadi dapatlah kita faham, apabila kita bertemu dengan 2 amalan yang setara, maka kita selang-selilah. Misalnya amalan yang setara ialah baca Yasin malam Jumaat dengan baca Al-Kahfi malam Jumaat. Jadi kedua-duanya tak ada dalil. Baca Kahfi tidak disebut malam, disebut hari Jumaat.
Jadi kita pergi baca malam tu bid'ah jugalah sebab dia sebut hari baru baca malam. Baca Yasin pun tak ada dalil juga. Tapi oleh kerana ada hadis mengatakan bacalah Yasin untuk orang mati, kita pun baca malam Jumaat. Sebab ada hadis sebut pada malam Jumaat mak ayah kita tengok apa yang kita buat. Jadi semuanya dikias-kias. Jadi setaralah Kahfi dengan Yasin tu. Jadi ada masjid mengatakan malam Jumaat jangan sentuh untuk Yasin. Itu tak betul jugalah. Ada masjid pula opposite yang tu. Malam Jumaat jangan sentuh untuk Kahfi. Pun tak betul juga. Jadi hak betulnya selang-seli. Ada salah Kahfi, ada kala Yasin. Mari Ustaz Zakir naik ceramah pula. Jadi bermaksud, oleh kerana benda tu sama je. Kenapa harus kita tetapkan dalam satu bentuk? Kerana kalau kita tetapkan, kita terlepaslah yang tu rugi. Kalau kita tak tetap, yang tu pun kita buat, yang ini pun kita buat dan sebagainya. Jadi itu lebih kurang 4 kaedah daripada 47. Kalau tuan-tuan nak sambung lagi, WhatsApp saya, kuliah bulan depan kita sambung. Kalau tidak, kita mula dengan tajuk baru pula untuk kuliah yang akan datang. Tapi 4 itu pun bolehlah sikit sebanyak mengurangkan astaghfirullah kita pada orang. Betul kan? Jadi bila kita jumpa nanti, kita pun faham, oh begitu dan sebagainya. Alhamdulillah, salatu wassalam. Kita baca doa lah sikit. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqamin karim zamban illa ghafarta wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya laka fina ridha wa laka fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin.